Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazri Kahar. Terus bersama saya dalam agenda Awani pada malam ini. Kita terus ingin membincangkan beberapa fakta yang mungkin masih menjadi kekeliruan dan juga was-was di kalangan masyarakat berkaitan dengan program imunisasi COVID-19 kebangsaan, berkaitan dengan keberkesanan dan juga keselamatan vaksin COVID-19. Yang terakhir ataupun yang terkini yang kita sedia maklum bahawa syarikat Johnson & Johnson yang berpangkalan di Amerika Syarikat sudah pun dikatakan akan mendapat kelulusan segera ataupun emergency approval daripada FDA Amerika Syarikat kerana keberkesanannya untuk melihat ujian-ujian klinikal yang sudah pun dilakukan di Amerika Syarikat sekitar 72%, manakala di Afrika Selatan sekitar 64%. Jadi Amerika Syarikat juga sudah pun mengumumkan mereka akan meminta Johnson & Johnson mula mengedarkan vaksin mereka untuk digunakan dalam program kebangsaan vaksinasi di Amerika Syarikat. Jadi di talian melalui Skype pada malam ini, saya tidak kesorangan, pakarnya ada, iaitu Dr. Ko SK. Selamat malam Dr. Ko. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Dr. Ko kerana terus bersama kami di Esrawani. Mungkin respon awal Dr. Ko berkaitan dengan pengumuman FDA Amerika Syarikat bahawa vaksin Johnson & Johnson ini. Pertama sekali Haji Nasri, banyak vaksin-vaksin yang diselidik ataupun dikaji ataupun diuji sejak berbulan-bulan ini, berbulan-bulan kebelakangan ini akan menerbitkan ataupun mengumumkan keputusan-keputusan daripada ujian-ujian mereka. Jadi kalau kita tengokkan secara umumnya, ujian-ujian tersebut memberikan keputusan yang sangat memberangsangkan, termasuklah ujian vaksin COVID untuk Johnson & Johnson juga. Yang special yang khas untuk vaksin Johnson & Johnson ni adalah kerana ia merupakan vaksin single dose ataupun satu dos sahaja. Padahal vaksin-vaksin yang lain yang telah pun dibeli ataupun mungkin dibeli oleh kerajaan Malaysia merupakan vaksin yang memerlukan 2 dos. So cuma ada 2 syarikat di seluruh dunia ni yang ada vaksin late stage yang peringkat terakhir, yang ada 1 dos sahaja, iaitu Johnson & Johnson di Amerika Syarikat dan juga CanSino Bio di negara China. Dan kedua-dua syarikat ni merupakan telah pun diumumkan oleh kerajaan Malaysia bahawa kedua-dua syarikat ini merupakan salah satu daripada 6 ataupun 5 vaksin yang mungkin dibeli oleh kerajaan Malaysia. Jadi kita haruslah menyambut berita baik ini kerana vaksin single dose ataupun vaksin 1 dos saja akan menyenangkan proses untuk memberikan vaksin kepada seluruh negara, termasuklah ataupun terutamanya kepada kawasan-kawasan di negara Malaysia yang mungkin terpencil, seperti di Sabah ataupun Sarawak, ataupun di kawasan pedalaman di Banjaran Titiwangsa, ataupun untuk mereka yang seperti golongan bukan warga negara, untuk menyenangkan kita memberikan vaksin tersebut kepada mereka. Jadi vaksin single dose ataupun vaksin 1 dos ni merupakan satu public health intervention ataupun satu alat untuk kesihatan awam dalam senarai vaksin kita yang sangat baik, dan kita haruslah alu-alukan keputusan yang memberangsangkan daripada pihak Johnson & Johnson. Okey, mungkin Dr. Ko nak tambah sedikit lagi dengan dapatan ataupun keputusan yang didapati oleh Johnson & Johnson berkaitan dengan keberkesanan vaksin ini untuk melawan ataupun melawan pesakit COVID-19 yang severe ataupun yang serius di peringkat 4 ataupun 5. Jadi sekitar 86%. Ini antara yang tertinggi dari semua vaksin yang sudah pun mula dilakukan ataupun diberikan imunisasi oleh kebanyakan negara seperti Pfizer, Moderna, Sinovac. Jadi apa komen Dr. Ko berkaitan dengan 86% keberkesanan untuk stage yang serius ini? Keputusan ini keputusan yang amat baik Haji Nazri. Kalau kita tengokkan vaksin Johnson & Johnson berbanding dengan vaksin lain, kebolehan ataupun keupayaan vaksin Johnson & Johnson yang single dose ni untuk mengelakkan daripada severe disease ataupun penyakit teruk boleh dikatakan lebih tinggi berbanding dengan vaksin-vaksin yang lain. Jadi kita haruslah sekali lagi menyambut keputusan yang baik ini. Namun demikian,
apakah berita yang lebih baik itu adalah bahawa vaksin ini merupakan vaksin yang single dose. Ya. Berita yang kedua terbaik kita boleh katakan, vaksin ini biasanya boleh dianggap stable pada suhu yang lebih senang untuk kita hantar dan edarkan ke seluruh negara. Vaksin Pfizer ni memerlukan suhu negatif 70 Celsius, merupakan suhu yang sangat rendah. Tetapi vaksin Johnson & Johnson termasuk dengan beberapa vaksin yang lain boleh stabil di antara suhu negatif 10 sampai negatif 20. Kalau dikeluarkan, dia boleh tahan dari suhu 2 hingga 8 Celsius. Jadi kepelbagaian vaksin dan kepelbagaian temperature range ataupun julat suhu untuk vaksin-vaksin tersebut merupakan perkara yang amat penting untuk negara Malaysia. Jadi ulasan saya yang terakhir, Encik Nazri, berkenaan dengan perbandingan di antara 86% ya untuk severe disease, penyakit teruk. Susah juga untuk kita nak bandingkan dengan vaksin-vaksin yang lain kerana primary endpoint ataupun secondary endpoint. Maksud saya, apakah tujuan utama ataupun endpoint utama untuk satu ujian klinikal ke ujian klinikal yang lain mungkin berbeza sedikit. Jadi buat masa sekarang susah untuk kita bandingkan macam apple dengan apple sebab biasanya sekarang banyak-banyak ujian klinikal yang ada sekarang ni kan kita hanya boleh bandingkan sedikit sebanyak saja, bukannya dengan bulat-bulat kita boleh bandingkan. Okey, menarik sekali pencerahan itu Dr. Koh. Tetapi dalam perbincangan ini juga nampaknya kita sudah pun melihat bahawa di kebanyakan negara termasuk negara kita, Malaysia terpaksa mempelbagaikan sumber vaksin kita dan portfolio yang kita terima untuk diberikan imunisasi kepada rakyat Malaysia. Apa rasional kita perlu banyak syarikat, perlu banyak jumlah pelbagai jenis vaksin, bukan hanya mRNA sahaja, dan juga jumlah dos dari 2 dos kepada 1 dos. Jadi kenapa ini perlu juga kita beri perhatian? Ramai juga di luar sana menebakkan kenapa kita tidak hanya bergantung pada Pfizer, BioNTech semata-mata, kerana nampaknya kebanyakan negara sudah menggunakan Pfizer dan dia keupayaan syarikat pun mampu mengeluarkan jutaan dos satu hari. Jadi mengapa kita tidak bergantung pada Pfizer semata-mata? Haji Nasri, pertama sekali saya nak bagi contoh beberapa negara yang menggunakan portfolio beberapa vaksin juga ya. Lepas tu saya bagikan sedikit penerangan mengenai sebab-sebab kita haruslah menggunakan satu portfolio vaksin, bukannya bergantung pada satu syarikat sahaja. Kita tengokkan di selatan, di negara Singapura, penduduk mereka kurang daripada Malaysia, tetapi dalam 5 juta penduduk di Singapura dah ada 2 vaksin. Di negara, minta maaf, Hong Kong, ada 7 juta lebih kurang penduduknya dan ada 3 vaksin di dalam portfolio vaksin untuk negara Hong Kong. Tapi untuk negara-negara yang besar seperti Filipina, 100 juta orang, Indonesia 270 juta orang, memanglah mereka negara-negara yang besar perlukan pelbagai vaksin sebab ramai sangat penduduk mereka. Saya tak dapat kenal pasti, tak ada mengikut pengetahuan saya, tak ada satu negara dalam dunia ini yang menggunakan satu vaksin sahaja. Ya, semua negara yang dalam pengetahuan saya dalam dunia ini menggunakan pelbagai vaksin. Inilah beberapa sebab mengapa Malaysia dan negara-negara lain haruslah mempelbagaikan vaksin kita dalam satu portfolio. Sebab yang pertama tu, bekalan tu tak mencukupi. Kalau kita bergantung pada satu syarikat sahaja, mungkin seluruh dunia juga akan bergantung pada syarikat tersebut. Misalnya Pfizer. Kalau semua orang ataupun semua negara bergantung pada company ataupun syarikat Pfizer sahaja, maka mungkin ada kepincangan di dalam bekalan Pfizer. Mungkin ada juga price war ataupun bidding war. Maksud saya negara yang kaya mungkin akan berada di depan barisan kerana mereka boleh menawarkan harga yang lebih tinggi untuk kerajaan, untuk company Pfizer, dan negara Malaysia terkebelakang sebab kita buat masa sekarang taklah kaya sangat. So, jadi bekalan yang tak mencukupi daripada satu buah syarikat saja yang mengeluarkan vaksin itu merupakan sebab yang pertama kenapa kita harus mempelbagaikan portfolio vaksin kita. Kedua, kalau kita bergantung pada satu syarikat sahaja, katakan Pfizer dan katakan syarikat, tak naklah katakan syarikat Pfizer lah, kita katakan syarikat X. Syarikat X mampu mengeluarkan vaksin yang paling sempurna. Kesan sampingan yang ringan, harga yang murah dan keberkesanan yang sangat tinggi. Ya, vaksin yang sempurna daripada syarikat X.
mesti semua orang berlumba-lumba untuk mendapatkan supply bekalan daripada syarikat X. Kalau Malaysia mengharapkan pada bekalan daripada syarikat X sahaja, mungkin akan sampai dalam masa 3 tahun. Sebab kenapalah syarikat tu nak beri fokus kepada Malaysia, sebab dia pun ada tanggungjawab untuk menyamaratakan bekalan tu kepada seluruh dunia. Maka Malaysia menerima bekalan kita dalam masa 3 tahun. Tapi kalau kita ada portfolio pelbagai vaksin yang semuanya terbukti selamat dan berkesan, kita bolehlah memberikan imunisasi kepada seluruh negara Malaysia dalam masa 1 tahun seperti yang dirancang oleh kerajaan Malaysia. Maka lebih cepat kita mendapatkan imuniti kelompok dan lebih senang untuk kita, lebih peluang untuk kita kembali ke norma-norma yang dahulu mungkin lebih tinggi. Inilah 2 sebab yang paling penting kenapa kita harus memperbagaikan portfolio kita. Kepincangan ataupun kekurangan bekalan di seluruh dunia termasuk dengan perlumbaan di antara beberapa semua negara di seluruh dunia. Dan nombor 2, dengan portfolio vaksin kita boleh mempercepatkan lagi proses pemvaksinan untuk mencapai imuniti kelompok ataupun herd immunity yang mungkin akan membenarkan kita kembali ke norma-norma yang dahulu. Okey, menarik. Dr. Koh, berkaitan dengan kesan sampingan COVID-19 ataupun vaksin COVID-19, ramai yang tidak mahu divaksinkan ataupun diberi imunisasi COVID yang sudah sampai ke negara kita dalam berfasa ini, fasa 2, fasa 1 sedang berjalan, lepas ini fasa kedua, selepas itu fasa ketiga. Antara reason ataupun sebab mereka tidak mahu kerana mereka tidak yakin dengan ujian klinikal yang diberikan oleh pembuat vaksin. Kerana mereka tahu, mereka buat penyelidikan mereka sendirilah, dan itu sedia maklum pun kita banyak berbincang juga bahawa vaksin ini antara yang terpantas, termaju pernah dilakukan oleh pembuat vaksin di seluruh dunia kerana mengambil masa hampir 12 bulan sahaja. Jadi tidak ada keputusan ataupun data-data yang kredibel, yang jangka masa panjang, hanya data jangka masa pendek. Bagaimana kita nak membawa pandangan ini dan apa jawapan sains terhadap perkara ini? Haji Nasri, mungkin saya boleh jawab dalam 3 bab ya. Bab yang pertama tu, kenapa vaksin tu cepat? Bagaimana vaksin COVID tu boleh dihasilkan dengan begitu cepat? Bab yang kedua tu, apakah data jangka masa pendek ya bangsa sekarang yang kita ada? Sebab COVID ni baru 1 tahun. Tak munasabah lah kalau kita nak katakan mesti ada data jangka masa panjang 10 tahun. Sebab tak munasabah, sebab penyakit tu baru 1 tahun kat dalam dunia ni. Dan mungkin bab yang ketiga tu kita tengokkan data jangka masa panjang dan juga data daripada negara-negara lain yang telah pun memperluaskan proses pemvaksinan mereka. Pasal bab yang pertama tu Haji Nasri, kenapa vaksin ni cepat? Mungkin vaksin yang lain tu lambat. Vaksin yang lain lambat mungkin ambil masa 5 hingga 10 tahun kerana kekurangan wang. Nombor 2, dia kekurangan political attention and public attention. Maksud dia fokus daripada rakyat dan fokus daripada pemerintah, pentadbir dan pemimpin. Sebab kalau kita tengokkan penyakit-penyakit lain seperti tuberculosis ataupun hepatitis B, memanglah penyakit-penyakit tersebut penyakit yang sangat teruk, ramai orang ada. Tapi kalau dari segi COVID ni kan, penyakit COVID ni sangat luas, menjejaskan semua negara di seluruh dunia, bukan saja menjejaskan negara yang miskin tetapi juga negara yang kaya, bukan saja negara tropika ataupun khatulistiwa, tetapi juga negara-negara yang berada di iklim lebih temperate yang biasanya mereka tak menghidapi penyakit berjangkit seperti tuberculosis dan denggi dan sebagainya. Jadi penyakit COVID ni menyaksikan wang lebih banyak, dana lebih banyak yang diberikan kepada para saintis, mempercepatkan proses penghasilan vaksin. Nombor 2, banyak ataupun public attention daripada pihak awam dan pihak pemimpin sangat tinggi juga. Tiap-tiap hari kita fokus pada COVID. Biasanya kita tiap hari kita fokus pada penyakit denggi dan sebagainya. Dan nombor 3, dia berasaskan sains yang dah pun kita boleh katakan matang. Sebab sains ni bukan sains semalam. Sains daripada 10 tahun yang lepas. Dan bergantung pada saintis yang semakin ramai pada tahun 2020 berbanding tahun 1960 katakan. Lebih banyak saintis, sains lebih maju, lebih banyak wang dan dana, lebih banyak political attention ataupun fokus daripada pemimpin dan juga permintaan daripada orang ramai. Ini menyebabkan proses penghasilan dan proses penyelidikan vaksin ini semakin cepat. Ada lagi satu,
Yang kita panggilkan ni advance market commitment ataupun janji daripada pihak kerajaan untuk membeli vaksin sekiranya vaksin tersebut diluluskan. Apabila janji tersebut diberikan oleh kerajaan kepada syarikat, maka syarikat adalah insentif, ya, mereka ada daya, ada motivasi untuk bekerja dengan lebih kuat sebab kalau mereka berjaya, confirm kerajaan akan beli daripada mereka. Ada atas sebab-sebab berikutlah kenapa kita ada vaksin mRNA dan vaksin adenovirus dan sebagainya dalam masa yang sangat singkat. Dan ini merupakan kejayaan untuk sains. Buat masa sekarang, Haji Nazri, dalam bab yang kedua, ya, berkenaan dengan keselamatan jangka masa pendek, keselamatan itu sangat tinggi. Buat masa sekarang, sampai hari ini, lebih kurang 213 juta orang telah pun menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin di seluruh dunia. Dan ada satu reportnya, report tu dikeluarkan daripada Amerika Syarikat, dalam 18 juta orang yang telah pun menerima vaksin Pfizer dan Moderna. Dalam mereka yang menerima vaksin Pfizer dan Moderna, dalam 18 juta orang itu, tiada kes kematian. Dan ada 66 kes anaphylaxis. Anaphylaxis itu perkataan sains yang bermaksud alahan yang amat teruk. Dalam 66 orang yang ada alahan yang amat teruk itu, tiada siapa yang meninggal dan semuanya sembuh. Ada tak kes-kes macam sakit kat bahu ke ataupun demam sikit-sikit ke? Yang tu adalah banyak. Tapi yang tu diramal dan kita nakkan kesan-kesan tersebut sebab ia menunjukkan bahawa badan kita bertindak balas terhadap vaksin tersebut dan menunjukkan bahawa badan kita, daya imun kita kuat. Jadi apabila kita tengokkan 18 juta orang di Amerika Syarikat menerima vaksin, 66 kes anaphylaxis yang peratusnya 0.0004%. Peratusnya sangat rendah dan kita boleh katakan sangat selamat. Bab yang ketiga tu berkenaan dengan data jangka masa panjang. Memanglah kita tak ada data jangka masa panjang pada masa sekarang, Haji Nazri, sebab penyakit COVID ni baru 1 tahun bersama dengan kita di negara Malaysia, 13 bulan baru. So kalau siapa-siapa minta data jangka masa panjang tu, mestilah munasabah. Kalau nak data jangka masa panjang 10 tahun tu tak wujud. Dan data jangka masa panjang untuk 3 bulan ada daripada ujian klinikal Pfizer dan juga memberikan kelegaan kepada kita. Saintis-saintis, doktor-doktor sedang juga mengkaji dan mengumpul data pada jangka masa yang panjang. Tapi saya nak memberitahu satu prinsip lah dari segi untuk mereka yang membuat dasar dan juga dari segi kesihatan awam. Prinsip tersebut adalah untuk mengimbangkan faedah dan risiko dengan menggunakan data yang sedia ada. Berdasarkan bukti dan fakta dan data yang sedia ada, kita mengimbangkan faedah dan risiko. Faedah mengambil vaksin COVID dan juga risiko untuk tidak mengambil vaksin COVID. Sampai hari ini, Haji Nazri, dan saya akhiri di sini sebentar, ya, 112 juta orang telah pun mengidap penyakit COVID, 2.5 juta orang telah pun meninggal akibat COVID. Risiko tak ambil vaksin ni tinggi. Faedah ambil vaksin ni banyak. Jadi apabila kita mengimbangkan faedah ambil vaksin dengan risiko tak ambil vaksin, faedahnya lebih banyak, jauh lebih banyak daripada risiko kecil untuk ambil vaksin. Okey. Saya rasa dalam pengalaman hidup kita, kita sudah pun melalui imunisasi vaksin ini. Daripada kecil lagi, kita sejak negara kita pun sudah memeterai protokol untuk memberikan vaksinasi kepada anak-anak kecil kita dan itu sudah kita lalui. Kalau kita di sekolah rendah ada vaksin BCG itu, saya rasa setiap orang pernah melalui dan saya ketika itu lebih sakit, saya rasa jarum dia besar, hampir bengkak-bengkak lah, ada yang bernanah lah. Tapi kita ambil kerana kita ingin melindungi pelajar kita, anak-anak kita ketika kecil. Begitu juga bagi orang Islam yang biasa untuk ke umrah ataupun haji, mereka diwajibkan untuk mendapatkan meningococcal vaksin, yellow fever, hepatitis dan sebagainya, sampai demam-demam kerana shot yang kita ambil tu 3 shot yang kuat.
Tetapi kerana kita nak menunaikan umrah untuk melakukan ibadat ni negara orang, kita wajib dan kita ambil, tiada masalah. Dan saya rasa kelompok yang sama juga hari ini berdegar-degar menolak vaksin. Mereka katakan ini tidak ada elemen halal, ini akan ada elemen-elemen orang kata pun konspirasi teori dan sebagainya. Jadi bagaimana kita ingin memberikan satu fakta yang mudah. Kita mungkin tidak boleh melawan dengan cara mereka, mungkin agak tidak masuk akal cara mereka, tetapi untuk kita meyakinkan kalau mereka tidak mahu tak apa, tapi janganlah pengaruhi orang di sekeliling anda, orang yang anda sayangi, ibu bapa, anak-anak, kerana mereka tidak dilindungi oleh vaksin kalau umur 18 tahun ke bawah. Jadi apa pandangan Dr. Koh tentang itu? Haji Nazri ini Haji Nazri telah memberikan banyak pandangan yang sangat bernas dan saya setuju dengan penuh. Izinkan saya tambah sedikit ya. Pertama sekali, kerajaan Malaysia haruslah memainkan peranan yang sangat penting dan mesti memainkan peranan yang lebih aktif ya untuk memberikan keyakinan kepada rakyat Malaysia untuk mendapatkan vaksin. Keyakinan vaksin ni ataupun vaksin confidence ni tak ada magic, dia tak ada penyelesaian yang kita boleh dapatkan penyelesaian yang magic ya, tak ada, tak mungkin. Jadi kita haruslah pergi ke komuniti ya untuk berdepan dengan mereka, untuk memahami kerisauan, kegelisahan mereka, memberikan fakta apabila mereka perlukan fakta, memberikan kelegaan dari segi emosi apabila mereka memerlukan kelegaan tersebut, ataupun memberikan kepimpinan melalui teladan seperti yang ditunjukkan oleh Perdana Menteri Malaysia semalam apabila beliau disuntik dengan vaksin Pfizer baru-baru ni. Jadi keyakinan vaksin ni tak ada one size fits all, dia tak ada penyelesaian yang magic. Kita haruslah pergi ke komuniti untuk memahami kenapa mereka khawatir, kenapa mereka gelisah dan menyelesaikan masalah mereka satu demi satu. Saya tambahkan juga ya Haji Nazri, berkenaan dengan vaksin yang kita dah terima. Masalah dia dari segi kita katakan chicken and egg situation. Saya sebagai seorang doktor tak pernah tengok satu kes polio. Kenapa? Sebab proses program pemvaksinan polio untuk negara Malaysia itu sangat berjaya sampai kita tak tengok polio. Apabila program tersebut sangat berjaya sampai kita tak tengok polio di negara Malaysia, mungkin rakyat Malaysia alpa. Kita rasa, tak ada polio sebab polio tak penting. Betul. Tapi mereka tak terfikir bahawa tak ada polio sebab kita ada vaksin. Ya. Kenapa kita tak ada polio? Sebab kita ada vaksin. Kalau kita tak nak COVID, kenapa macam salah satu cara untuk kurangkan COVID adalah untuk mengambil vaksin tersebut juga. Tak bolehlah kita lalai dan alpa dengan kewujudan vaksin ini yang akan sedikit sebanyak, minta maaf ya, akan banyak membantu kita untuk membendung wabak COVID. Dan akhir sekali Dr. Koh, mengapa untuk fasa imunisasi dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan ini Malaysia tidak perlu gagal? Kalau kita tengokkan Haji Nazri, penyakit COVID ni bukan saja menjejaskan sektor kesihatan. Bukan saja doktor, jururawat, para petugas kesihatan di hospital bertungkus lumus untuk merawat mereka yang ada COVID. Penyakit ni bukan saja menjejaskan sektor kesihatan, tapi dia menjejaskan sektor ekonomi. Dia menjejaskan sektor politik. Dia menjejaskan sektor sosial kita sebab kita tak boleh menziarahi ibu bapa kita, kita tak boleh kembali ke sekolah, budak-budak sekolah semua ambil SPM. Kesian mereka kalau kita tengokkan. Penyakit COVID ini sangat menyeluruh dan menjejaskan semua aspek di negara Malaysia. Jadi untuk melawan penyakit yang sangat serius dan sangat menyeluruh, kita juga harus melaksanakan program ataupun program pemvaksinan negara ni sebagai satu daripada pelbagai solusi, pelbagai penyelesaian untuk menangani masalah yang sangat serius. Tak boleh, kita tak cukup kalau kita bergantung sahaja pada PKP lah, bergantung pada pemakaian pelitup muka. Semua ni mesti diteruskan untuk seketika juga ya, sebab vaksin ni bukan ubat mujarab, tetapi vaksin ni akan membantu kita membendung COVID untuk mengurangkan tahap dia menjejaskan seluruh negara kita. Izinkan saya berakhir mungkin sedikit dengan 5 dalil ya kenapa kita harus mengambil vaksin ini. Pertama, dia akan melindungi diri kita sendiri. Tahap keberkesanan dia 95%. Dia melindungi diri kita sendiri. Dia juga akan kedua melindungi kaum keluarga kita, sahabat handai kita, budak-budak juga anak-anak kita. Mereka yang berumur kurang daripada 18 tahun tak boleh menerima vaksin. Kita haruslah menerima vaksin ini untuk melindungi kita sendiri dan juga untuk melindungi budak-budak yang berumur 18 tahun dan ke bawah. Ketiga, vaksin ini selamat.
seperti yang telah saya katakan tadi, 0.0004% kadar anaphylaxis. Vaksin ini terbukti berkesan. Ya. Selepas 2 hingga 4 minggu, dos pertama di negara-negara seperti United Kingdom ataupun negara United Arab Emirates, ya, mereka dah tengokkan penurunan untuk jumlah kes serius dan juga penurunan untuk kadar kemasukan ke hospital. Jadi dalilan keempat, vaksin ini berkesan. Dalilan kelima, kalau kita ambil vaksin ini dan kita mencapai imuniti kelompok yang mencukupi di negara Malaysia, maka bolehlah kita mula mengorak langkah kembali ke norma-norma yang kita hendakkan, seperti budak-budak pergi ke sekolah, mampu menziarahi ibu bapa kita, merancangkan ekonomi negara kita juga. Inilah 5 dalilnya. Melindungi diri sendiri, melindungi orang lain, terutamanya mereka yang tak boleh terima vaksin, dan juga dia selamat, dia berkesan, kita boleh mengorak langkah kembali ke norma yang baharu. Terima kasih Dr. Koh atas perbincangan yang begitu menarik, bermanfaat dan berdasarkan fakta-fakta yang kita sedia maklum tetapi diperkukuhkan dengan fakta-fakta sains. Terima kasih Doktor sekali lagi. Itu sahaja agenda Awani pada malam ini. Kita terus berinteraksi dalam pelbagai platform di Astro Awani. Sekian, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.